Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan ya. Kepada mereka yang tidak mengenali saya adalah Reverend Edmund Smith. Ya, seorang bekas transjantina dan juga seorang bekas gay. Saya adalah penulis buku ini yang bertajuk Wanita Itu Abangku. Dalam bahasa Inggeris pula, She is my brother. Okey, Reverend Edmund telah memulakan satu video pendek, satu series ya, mengkongsikan tulisan-tulisan dalam buku saya ini. Hari ini Reverend Ed ingin membacakan soalan, 2-3 soalan dari buku ini. Dalam buku ini ada section yang Reverend menggelarkan pertanyaan yang sering diajukan. Ini adalah soalan-soalan yang ditanyakan kepada Reverend Ed tentang sexuality, homosexuality, bagaimana seorang transjantina ingin tukar menjadi anak Tuhan. Alright. Okey. Soalan pertama untuk hari ini ya. Dengar dan jangan dengar saja tapi rela belajar. Soalannya, bagaimanakah perbezaan cara hidup kamu semasa dalam kehidupan homoseksual dan selepas memulakan kehidupan sebagai bekas orang homoseksual? Bezanya. Okay, jawapan Reverend Ed. Dengar ya. Pada waktu kamu dalam kehidupan homoseksual, kamu kerap mencari seorang daripada jantina yang sama untuk menjadi pasangan hidup. Ini adalah pengalaman Reverend Ed ya. Kamu tidak ada masa untuk hal-hal yang lain. Tiada masa untuk hal yang serius kerana kedesakanmu untuk mencari pasangan hidup sejantina demi mengisi kekosongan dalam hidup kamu. Untuk mereka yang pertama kali sedang menonton video Reverend Ed mula memahami diri Reverend Ed sebagai seorang transjantina semasa Reverend Ed umur 4 tahun. Ya, sampai 21 tahun. Reverend Ed hidup sebagai seorang perempuan, berfikir sebagai seorang perempuan. Dan selepas itu menjadi seorang gay pula. Orang transjantina dengan orang gay tidak sama ya. Okay, Reverend nak berterusan membaca jawapan dari soalan tu. Kamu percaya bahawa dengan mendapatkan orang yang betul itu, yang sama jantina ya, kekosongan itu akan diisikan dan segala hal yang lain tidak penting lagi. Jadi apabila saya keluar dari kehidupan homoseksual dan mengambil keputusan untuk memulakan hidup sebagai seorang bekas homoseksual, bekas gay ya, saya mendapati tiba-tiba saja saya mempunyai banyak masa lapang. Banyak masa lapang selepas menjadi seorang bekas transjantina, sebagai bekas gay. Minda saya bebas dan saya boleh melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan berbanding dahulu sewaktu saya masih sibuk mencari Mr. Right. Encik yang betul dalam bahasa Malaysia. Sebagai pasangan hidup saya. Tapi bila saya menjadi bekas homoseksual, hati saya dibebaskan. Pencarian saya dihentikan. Sebaliknya, dahulu minda saya selalu bertanya, adakah Mr. Right saya di sini? Adakah Mr. Right saya di situ? Kemana saja saya pergi, mana-mana saja saya pergi, saya akan melihat lelaki. Kalau saya pergi ke klub malam, saya akan mencari lelaki. Tindakan itu bukanlah sangat kerana seks, bukannya untuk seks saja ya. Sebaliknya, saya sedang mencari cinta yang ikhlas. Tetapi saya mencarinya pada tempat yang salah, jantina yang salah, motivasi yang salah. Usaha itu tidak berhasil langsung. Ironinya, kami memanggil diri kami gay, orang homoseksual dalam bahasa Inggeris juga digelarkan gay. Perkataan gay itu dalam bahasa Inggeris artinya happy. Gay itulah happy. Itu original. Maksud original perkataan gay. Tapi ironinya,
Saya tidak pernah happy. Saya tidak pernah gembira. Sehinggalah hari ini apabila melihat kepada ramai orang yang saya kenali itu yang gay, yang homoseksual, yang LGBTQ. Dan yang benar-benar saya sayangi. Serta mempunyai hubungannya rapat. Mereka kawan baik saya, ya. Secara peribadi saya belum pernah saya bertemu dengan seorang LGBTQ yang benar-benar happy. Digelarkan gay tapi tak happy. Ini adalah cerita saya. Jika kamu seorang gay dan kamu boleh berterus terang kata kamu happy, saya tak pernah jumpa orang seperti itu. Saya juga tahu ramai orang yang lurus atau heteroseksual yang normal, ya, yang tidak gembira juga, ya. Saya tak kata semua orang yang normal yang heteroseksual itu gembira. Okay, Reverend Ann tak kata begitu. Tetapi saya pernah jumpa dengan ramai orang yang normal, yang lurus, yang heteroseksual, yang gembira dalam perjalanan hidup. Okay, soalan yang seterusnya, apakah cabaran besar dalam meraih kehidupan bekas LGBTQ? Meraih kehidupan bekas gay adalah satu cabaran yang besar. Okey, kalau sesiapa yang memilihkan perjalanan menjadi bekas LGBTQ, memang cabarannya besar. Sepanjang 2 tahun pertama perjalanan saya sebagai bekas gay, saya bersendirian. Tiada siapa yang berada di situ untuk menolong saya. Bukan seperti hari ini, ya. Jika kamu seorang LGBTQ dan kamu hendak mencari ministry yang boleh menolong kamu boleh datang ke ministry saya. Ministry saya saya mempunyai 2 ministry. Satu RLM untuk mereka yang nak belajar caranya untuk menolong orang bekas LGBTQ, dan itu RLM, belajar untuk menolong orang. Yang lagi satu, yang itu SIMB. Datang ke SIMB. She is my brother, ya. Kamu dapat belajar caranya untuk menolong orang ex-LGBTQ. Jika kamu pula seorang LGBTQ dan kamu hendak menjadi bekas LGBTQ, kamu perlu pertolongan, kamu datang ke RLM. So, RLM untuk mereka yang perlu pertolongan, SIMB untuk mereka yang nak belajar caranya untuk menolong orang ex-LGBTQ, bekas LGBTQ. Tetapi dulu, dalam 90-an, semasa Reverend Ed menjadi seorang bekas LGBTQ, tiada ministry seperti ini pada permulaannya, ya. Tiada RLM, tiada SIMB. Pada hari ini, menurut pengalaman saya, boleh dikatakan hampir mustahil untuk saya berjaya tanpa pertolongan orang lain. Sesiapa yang ingin keluar daripada kehidupan LGBTQ memang perlukan sokongan, kasih sayang. Peralihan daripada menjalani kehidupan gay kepada cara hidup seorang bekas gay ataupun siapa nak keluarkan dari kehidupan LGBTQ untuk menjadi bekas LGBTQ adalah musim yang sangat mencabar. Jika kamu seorang LGBTQ dan kamu ingin masuk ke dalam gaya hidup bekas LGBTQ, kamu memerlukan pertolongan. Sudah tentu kamu memerlukan Allah. Kamu memerlukan Tuhan Yesus. Kamu tidak akan berjaya jika kamu ingin keluar daripada kehidupan itu tanpa Tuhan Yesus. Dan kamu juga memerlukan seorang Kristian, seorang, kedua orang, tiga orang Kristian yang matang untuk berdoa bersama kamu dan menjadi sahabat sejati yang selalu bersedia untuk berada di samping kamu, mereka yang kamu mendapatkan pertolongan apabila kamu tergoda untuk kembali kepada kehidupan lama tu. Okay, soalan yang terakhir, pendek, ya. Soalan yang pendek, jawapan yang pendek. Kamu kata orang Kristian yang matang secara rohani bermaksud bukan mereka yang ada hari ini, esok hilang? Ini soalan dia. Betul. Kamu perlu gereja. Mereka bekas LGBTQ, ya. Mereka perlu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan sebarangan gereja, ya. Gereja yang sedang diketuai oleh Roh Kudus.
kumpulan atau perseorangan yang boleh mendengar dan mengasihi kamu. Ya, setiap orang bekas LGBTQ perlukan ni. Kamu perlukan bahu untuk menangis. Dan orang yang mengangkat kamu ketika kamu jatuh. Orang yang boleh memegang erat tangan kamu dan berkata, saya ada di sisi kamu. Kamu bukan keseorangan. Okey, Reverend Ed harap kamu telah belajar sesuatu daripada bacaan hari ini dari buku Reverend Ed, Wanita Itu Abangku. Sekian semua. God bless you. Okey, siapa yang ingin mengikut Reverend Ed di social media, carilah Reverend Ed, satu perkataan, ex transgender pastor. Ya, Reverend Ed berada di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Macam mana nak cari Reverend Ed? Satu perkataan, ex transgender pastor. God bless each and every one of you, and I love you. Shalom.